Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2022 di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran hiasan dalaman untuk murid-murid tingkatan 5 dan untuk segmen ini subtajuknya merupakan reka bentuk dalaman dan kemasan. Apa pula perkongsian daripada cikgu? Ayuh, silakan cikgu. Terima kasih. Ini adalah contoh rajah reka bentuk. Jadi untuk menjelaskan apakah rajah ini, cikgu minta murid cikgu yang berada di luar sana menerangkan kepada cikgu dan kepada rakan-rakan anda yang lain apakah yang anda faham tentang rajah yang telah cikgu pamerkan di sini. Saya cikgu. Teruskan Syah Izwan. Di dalam rajah ini saya dapati dia menggunakan konsep minimalis. Minimalis. Di mana dia menggunakan warna yang lebih neutral dan penggunaan perhiasan yang tidak berapa syarat, cikgu. Tidak syarat. Tahniah. Dan seterusnya, yang boleh bantu cikgu? Teruskan. Ya. Penggunaan susun atau perabot, cikgu. Susun atau perabot. Macam mana tu susun atau perabot? Pada rajah ni, bagaimana perabot itu disusun dan diatur pada ruang yang telah disediakan. Betul? Dan seorang lagi cikgu minta untuk bantu cikgu. Saya, cikgu. Teruskan. Reka bentuk sesuatu ruang. Reka bentuk sesuatu ruang. Tahniah. Ketiga-tiga jawapan tersebut merangkumi rajah yang cikgu pamerkan di sini. Itu reka bentuk dalaman. Reka bentuk dalaman merupakan perancangan ruang dalaman agar lebih selesa, harmoni dan sesuai dengan cita rasa pengguna. Kemahiran mengolah ruang menyesuaikan dengan perabot warna barang hiasan, peredaran udara dan pencahayaan supaya lebih menarik serta selesa. Ini adalah contoh ruang. Contoh ruang yang kamu akan bina, contoh ruang yang akan kamu buat sebelum kamu menerangkan kepada pelanggan. Apabila pelanggan berkemahuan atau berkehendak apakah ruang yang sesuai, perabot yang sesuai, warna yang sesuai, proses pertama kamu adalah menghasilkan reka bentuk ini untuk mereka lebih tahu, lebih faham dengan lebih jelas apa yang akan kita sebagai perunding dalaman ingin sampaikan. Konsep ruang reka bentuk dalaman. Konsep Nusantara. Apakah dia konsep Nusantara? Konsep Nusantara ialah tradisional daripada tanah liat, kayu dan rotan. Seterusnya ialah konsep modern contemporary. Modern contemporary. Apa dia modern contemporary? Bercicirikan kombinasi kaca, keluli plastik dan kayu. Ringkas, bergaya dan praktikal. Itu adalah konsep modern contemporary. Seterusnya ialah konsep Inggeris pula adalah warna pastel bermotifkan bunga-bungaan. Ini pada satu ketika dulu menjadi orang cakap menjadi kegilaan, menjadi keterujaan golongan-golongan yang ingin memperlihatkan ruang mereka berkonsepkan Inggeris dengan menggunakan curtain ataupun curtain yang serupa ini, hiasan yang sebegini yang telah dilekatkan ataupun mempunyai ciri-ciri bunga-bunga bermotifkan bunga-bungaan kecil. Ini adalah paling jelas pernah berlaku di Malaysia. Orang cakap benda tu menjadi satu fenomena. Betul. Fenomena kepada kalau pergi rumah je memang berkonsepkan Inggeris. Tahniah. Seterusnya konsep minimalis pula ialah ruang yang luas, lapang dan sederhana. Sederhana dari segi penggunaan warna, reka bentuk, ruang dalaman, perabot yang tidak syarat dengan aksesori. Ini ruang yang kecil. Kita kena menggunakan perabot yang lebih kecil ataupun tidak menggunakan perabot sepenuh-penuh ruang tersebut. Kerana ruang kita terlalu terhad. Ruang kita terhad, kita kena menggunakan ataupun bijak menggunakan perabot yang kita hendak guna. Contohnya perabot kerusi, kita tidak lagi menggunakan kerusi 3-2-1. Mungkin hanya kepada 3 sahaja. Dan hanya ada coffee table, meja kopi, tepi dan kabinet TV. Sudah memadai untuk kita berada dalam ruang tersebut untuk melihatkan ruang tersebut orang cakap lebih selesa. Jangan risau, sering kali kita dengar kalau hari raya, kawan datang, kau punya ruang tamu ni tak sesuai lah. Semua tak boleh duduk. Hari raya setahunnya sekali. Yang tinggal dalam ruang tu ada diri kita sendiri. So ikut keselesaan kita. Jadi kita kira, andai kata kita penuhkan ruang tu dengan perabot dan kalau saya sendiri, kita bergerak tu amat sukar. Betul.
Okey, jadi macam wah ni mungkin ruang berkonsepkan minimalis ada ruang yang diimpikan ataupun telah Wani laksanakan. Wani rupanya Mira. Maafkan saya. Ya, cikgu. Mira. Lebih kepada konsep minimalis yang orang cakap kita datang ruang tersebut lebih selesa untuk kita lalu lalang kan, lebih kurang macam tu. Betul. Jadi ruang-ruang macam ginilah apabila kita berada di rumah yang berkeluasan yang sederhana ataupun kecil, kita kenakan atau mengenakan perabot-perabot yang lebih kecil agar kita lebih selesa dan tenang berada dalam ruang tersebut. Okey, seterusnya konsep moden. Bentuk ringkas dan praktikal, menekankan garisan yang minimum, warna-warna yang neutral dan berciri keseimbangan. Ini moden. Ini pun kebanyakan pelanggan yang berada di kawasan bandar akan mengenakan ruang ataupun ruang konsep seperti ini. Ialah rumah bertingkat-tingkat tinggi kan, kita tidak mampu untuk membawa perabot yang jumlah terlampau banyak tu untuk naik ke atas sekali. Dan apabila kita mau menukar perabot tersebut pula, kita akan menghadapi masalah untuk menurunkan lagi perabot tersebut. Okey, seterusnya, reka bentuk. Proses reka bentuk. Macam mana kita untuk mereka bentuk? Yang pertama ialah situasi dan masalah. Kenal pasti masalah. Okey, mengenal pasti masalah dan kehendak pelanggan dengan merujuk kepada keadaan dan fungsi ruang. Seterusnya, taklimat reka bentuk. Taklimat reka bentuk bagi mencadangkan konsep dan imej yang dipilih. Yang ketiga, sumbangsaran dan pengumpulan maklumat diambil daripada sumber internet, majalah dan buku rujukan. Ini untuk memudahkan kita berinteraksi kepada pelanggan. Contoh konsep yang akan kita cadangkan kepada pelanggan tersebut. Seterusnya ialah lakaran idea awal, melibatkan penentuan konsep dan imej akan ditetapkan setelah pengumpulan maklumat. Dan yang kelima ialah idea penyelesaian dan perincian melalui lukisan persembahan. Okey, reka bentuk yang terbaik dipilih hendaklah bersesuaian dengan masalah dan kehendak pelanggan. Medium yang digunakan pertama ialah lakaran kasar dan kedua adalah lukisan persembahan. Yang seterusnya ialah yang keenam, pengembangan idea, penjelasan daripada penghasilan lakaran idea awal kepada lukisan perspektif, moodboard dan papan sampel. Moodboard ni lebih kepada warna. Okey, papan sampel lebih kepada apakah papan sampel contoh curtain yang kita menggunakan, yang kita akan kenakan kepada ruang tersebut. Okey, ini akan kita bawa untuk menjumpa pelanggan, kita akan jelaskan satu persatu dari segi warna dan kain langsir yang kita akan cadangkan. Seterusnya yang ketujuh, model reka bentuk dalaman, memberikan pemandangan lebih jelas mengenai keluasan ruang. Setuju dengan lukisan, persembahan menghasilkan model yang dilakukan. Dan yang ke-8, pendokumentasian, proses penyediaan satu reka bentuk hiasan dalaman dari awal hingga akhir. Okey. Langkah kerja menghasilkan model reka bentuk dalaman. Pertama, persediaan bahan dalam pembuatan model. Kedua, menyediakan tapak model berdasarkan plan yang diberi. Yang ketiga, menentukan skala pada model yang akan dibina. Yang keempat, mendirikan dinding model mengikut ruang yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Dan yang kelima, melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey, ini contoh yang telah kamu buat masa berada dalam bengkel. Okey, dalam bengkel murid saya ni telah menghasilkan orang cakap hasil tangan yang macam inilah. Ini adalah salah satu pentaksiran dalam bilik darjah. Apabila mereka telah berjaya membuat serupa ini atau model yang seperti ini mengikut ukuran dan spesifikasi yang telah ditetapkan, mereka telah mendapat skor untuk kerja kursus mereka. Ini contoh lain. Ini pun sama contoh yang telah dihasilkan oleh murid dan guru sendiri. Okey, bahagian A, kita terus kepada teknik menjawab soalan. Bahagian A, contoh soalan. Jadual menunjukkan jenis konsep ruang dalaman moden, kontemporari, minimalis, Nusantara dan Inggeris. Berdasarkan jadual, padankan konsep itu dengan pernyataan yang betul dalam ruang jawapan. Okey, 5 markah. Okey, pernyataan, warna pastel, bermotif bunga-bunga dan seterusnya dan ruang jawapan. Cikgu minta murid cikgu berada di sana untuk menerangkan apakah jawapan untuk semua pernyataan yang telah cikgu paparkan di sini. Saya boleh bantu cikgu?
Ya, cikgu. Hai, teruskan. Warna pastel dan bermotifkan bunga-bungaan ialah Inggris. Okey. Ruang yang luas, lapang dan sederhana, tidak syarat dengan aksesori ialah minimalis. Okey, seterusnya siapa lagi boleh bantu? Saya cikgu. Okey, teruskan. Saidatul Ain. Tradisional daripada tanah liat, kayu dan rotan. Okey. Ialah Nusantara. Dua Seterusnya. bentuk ringkas dan praktikal. Warna-warna yang natural dan keseimbangan ialah moden. Okey. Kombinasi kaca, keluli, plastik dan kayu, ringkas dan bergaya ialah modern contemporary. Contemporary. Dia ada pilat sikit. Okey, kita tengok jawapan macam mana. Okey, Inggris berkonsepkan minimalis, Nusantara moden dan modern contemporary. Tahniah diucapkan kepada Saidatul Ain. tahniah. Okey. Ni kamu dapat 5 skor lah. Okey, 5 skor lah macam tu, bukan sekolah. Okey, tahniah. Seterusnya kita kepada soalan yang seterusnya. Berikut adalah bahan dan alatan menghasilkan model reka bentuk dalaman. Okey, pada soalan seperti ini, kita akan mengkelaskan dua bentuk soalan, iaitu pengkelasan kepada bahan, kedua adalah pengkelasan kepada alatan yang digunakan. Jadi pada ruang ini ataupun soalan seumpama ini, murid kena mahir untuk membezakan apa dia alatan, apa dia bahan. Jadi cikgu terus kepada soalan. Berikut adalah bahan dan alatan menghasilkan model reka bentuk dalaman: mounting board, plastik lusinar, glue gun dan pisau. Kelaskan. Dia cakap ini, kelaskan bahan dan alatan tersebut pada ruang yang disediakan. Bahan dan alatan. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa ingin jawab? Okey. Silakan Izwan. Saya cikgu. Ya, okey Wan, Okey, teruskan. untuk bahannya ialah mounting board dan plastik lusinar. Okey. Bagi alatan, glue gun dan pisau. Glue gun dan pisau. Kita tengok. Mounting board. Betul. Betul. Glue gun Betul. dan pisau. pisau. Betul. Tahniah. Jadi apabila jawapan seumpama ini, cikgu berdiri dan cikgu amat gembira kerana murid cikgu sudah mahir membezakan atau membuat pengkelasan kepada kedua-dua bahan dan alatan. Jadi ini di antara contoh soalan SPM. Contoh soalan SPM nanti yang akan kamu jawab pada hujung tahun ataupun awal tahun 2023. Ya. Okey. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Okey. Kalau saya inginkan rumah ataupun ruang yang berkonsepkan santai, konsep mana yang bersesuaian dengan cita rasa tu cikgu? Kalau berkonsep santai ni kita lebih kepada minimalis lah Minimalis. contoh. Modern pun boleh. Okey, kalau minimalis kita gunakan ruang yang kecil ruang kecil, kita menggunakan perabot yang tidaklah syarat sangat dengan perabot Ya. Perabot yang berbentuk moden macam tu. Perabot yang 2 tempat duduk, 1 tempat duduk sudah memadai. Baiklah. Dengan hiasan bunga atau pokok satu, sudah tu dengan meja kopi dan kabinet TV, memadai. Moden pula kita gabungkan ke semua, plastik, keluli dan kayu tadi. Baik. Untuk memperlihatkan karakter kita. Orang cakap apabila kita berada di ruang individu tertentu, kita akan melihat karakter pelanggan ini atau karakter tuan rumah ini adalah seperti ini. Betul. Dia inginkan keselesaan, inginkan ketenangan dan memudahkan dia untuk bersosial di kawasan tersebut. Betul. Maksudnya bersosial ni apabila kita menonton TV, apabila kita untuk berinteraksi lah sesama dengan ahli di dalam ruang tersebut. Betul. Ya. Baik, itu dia tentang reka bentuk dalaman dan juga kemasan. Ingat murid-murid, ada 5 konsep. Konsep yang pertama minimalis, modern contemporary, Nusantara dan juga Inggris. Itu penjelasan yang cukup jelas daripada cikgu, tetapi kita akan kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi daripada cikgu. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM